آله وصحبه أجمعين. This call is now being recorded. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى حضرة المصنف ياتو إسماعيل كاموس رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik, masih memberi kekuatan, kesihatan kepada kita untuk terus menghadiri pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai satu amalan ataupun sebagai satu asbab untuk menariknya rahmat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan pengajian yang kita adakan pada malam ini dan pada malam-malam seterusnya akan menjadi sebab untuk kita ini menjadi hamba Allah yang saleh, untuk kita berterusan dalam kebaikan, untuk kita sentiasa diberi taufik oleh Allah berada di atas jalan kebajikan, dan seterusnya mati dalam keadaan berterusan dalam iman dan amal yang soleh. Jadi sebelum itu saya ucapkan tahniah kepada seluruh warga negeri Selangor. Kalau tak silap saya, hari ini malam ni telah diberi kebenaran untuk kuliah subuh, kuliah maghrib dan seterusnya lah. Dan ada peningkatan yang diberikan untuk warga Selangor. Siapa yang duduk Selangor, jadi kita ucapkan tahniah. Mana-mana tempat yang mana diberi kelonggaran untuk masjid kuliah, maka kita ucapkan tahniah. Khususnya hari inilah negeri Selangor, dia telah ditingkatkan jemaah dia sebanyak 300 orang kalau tak silap untuk hari Jumaat. Adalah. Jadi ini semua sebenarnya satu nikmat, peluang yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sebagai satu orang ibu mungkin ataupun satu orang ayah, kita kena ambil cakna perkara ini. Kita kena tahu juga kawasan-kawasan masjid-masjid kita macam mana hal ehwal, keadaan yang berlaku. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat menggembeling tenaga kita ataupun bekerja sama untuk memakmurkan rumah Allah. Jangan sampai kita berlepas diri ataupun kita ni buat tak tahu je dengan masjid kita. Kan? Kita dah pening kepala. Asyik-asyik masjid ni tak dapat nak hadir, penuh je, kita pun buat tak tahu. Ini sebenarnya satu perkara yang tak sepatutnya lah berlaku. Jadi kita kena juga ambil tahu. Kita kena ada usaha yang dilakukan. Ikhtiar, usaha, doa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada segala balak dan musibah ni. Allah bukakan pintu-pintu masjid kita seperti sedia kala. Allah lembutkan hati para sultan kita. Orang yang bekerja di jabatan agama, orang yang bekerja di bahagian kesihatan dan sebagainya. Kita doa untuk mereka supaya Allah bukakan pintu hati mereka ni. Seperti mana boleh dibuka pawagam, dah boleh dibuka pusat pelancongan untuk Langkawi, untuk negeri Melaka, Cameron Highland. Ini semua tempat-tempat yang kerajaan sekarang ni sedang fikir untuk jadikan sebagai tempat untuk pelancongan bagi rakyat negeri Malaysia. Maka jangan mereka lupa bahawa satu tempat yang perlu kita usahakan iaitu masjid, rumah-rumah Allah. Kita khalifah Allah atas muka bumi. Kita usaha untuk macam mana
gembirakan manusia dengan membuka tempat-tempat pelancongan, membuka tempat-tempat pawagam, bukan tempat rahmat Allah, tempat maksiat. Kebanyakannya lah. Tetapi kita lupa untuk membuka tempat-tempat yang menarik rahmat Allah, iaitu masjid dan surau. Ini bahayalah. Sebab itu kita ucapkan tahniah. Baik. Pada malam ini kita akan masuk berkenaan dengan muka surat. Muka surat 38. Iaitu berkenaan dengan syariat berkaitan dengan remaja. Ini kat Syam tak ada malam ni? Ada? Mungkin beliau ada urusan kot. Okey. Tak apa, insyaAllah. Bagi kita yang ada ni pada malam ni, pada minggu yang akan datang, kita boleh sama-sama kongsikan lah. Sharekan kita punya pengajian kita ni sebanyak mungkin. Kita cuba sharekan pada anak-anak kita, suami kita, isteri kita, pada keluarga kita, supaya ramai-ramai dapat kita sertai. Okey? Ramai-ramai kita dapat sertai. Baik. Bab yang ketiga dikatakan oleh Musannif rahimahullah ta'ala berkenaan dengan syariat berkaitan dengan para remaja. Remaja, tuan-tuan. Dengan bermulanya, disebutkan di sini, dengan bermulanya alam baligh bagi lelaki dan perempuan, maka berkewajipanlah mereka menunaikan segala hak dan tanggungjawab sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Jadi bila satu orang telah baligh, maka lelaki atau perempuan wajiblah mereka menunaikan segala hak dan tanggungjawab seperti mana yang telah disyariatkan. Tapi bukan bermakna para ibu bapa ni dia hanya suruh mereka setelah mereka balik. Ini satu kesilapfahaman yang berlaku. Kerana apa? Kerana ibu bapa dia wajib suruh anak dia bila mana anak dia telah mencapai usia 7 tahun. Misalnya perintah solat. Maka ibu bapa wajib menyuruh anak dia solat ketika umur 7 tahun. Ini saranan Nabi SAW. Dan kalau anak dia tidak solat, maka kena rotan dia. Ketika umur 10 tahun. Walaupun anak tu belum balik. Buat tak buat tu nombor 2. Tapi ibu bapa wajib memerintahkan, wajib merotani anaknya kalau tidak melakukan. Begitu juga segala syariat yang lain. Dari segi tutup auratnya, dari segi puasanya, kebiasaannya itulah. Solat, puasa. Kemudian kalau anak itu ada harta yang banyak, maka wali tadi perlu untuk uruskan harta zakatnya. Bila cukup haul dan nisab. Walaupun anak tadi dia tak wajib. Dia sendiri itu memanglah dia tak boleh nak keluarkan zakat. Tetapi wali dia yang wajib untuk keluarkan zakat bagi pihaknya. Okey? Maka di sini diterangkan anak-anak yang berumur belasan tahun dikira sudah memasuki alam remaja. Secara tidak langsung mereka memikul tanggungjawab yang lebih meluas daripada tahap sosial sebelumnya. Disebutkan di sini umumnya proses perubahan fizikal yang cepat ini mendekatkan anak-anak lelaki dan perempuan kepada alam baligh yang harus dilalui oleh setiap orang insan. Jadi baligh ni maknanya telah sampai umur. Setiap orang lelaki dan perempuan dia akan lalui fasa ni. Dan bila satu orang baligh, maka apa dia? Semua amal perbuatan sama ada lelaki atau perempuan akan mula dihisap. Dah mula ada buku catatan. Dah ada buku rekod untuk dia. Siapa yang akan mencatat ni? Malaikat rakib, malaikat atid, yang akan mencatat kebaikan dia, keburukan dia. Yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat amal kebaikan, walaupun satu zarrah kecil, sezarrah ni terlalu kecil. Kalau diterjemahkan, sebahagian ulama mengatakan sebesar atom. Nak tengok tu kena pakai mikroskop. Terlalu kecil. Nak beritahu bahawa walaupun kebaikan kecil sekalipun, مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yarah, maka dia akan lihat hasil daripada amalan kebaikan tersebut.
Sebab tu Nabi larang kita daripada memandang kecil amal kebaikan. Walaupun dengan kita senyum pada saudara kita. Walaupun dengan kita angkat duri di jalanan. Nampak macam kecil, tak ada apa. Walaupun dengan kita mengalihkan perkara yang menyakiti. Misal kita alihkan paku. Kita nampak paku tengah jalan, kita alihkan. Ni bahaya ni kalau kena motor, kereta, pancit. Orang susah. Bila nak pergi kerja, tak dapat pergi kerja. Kena pergi kedai motor. Kita alihkan dengan niat untuk mengelakkan kemudaratan kepada orang lain, maka itu menjadi kebaikan. Walaupun dapat kecil je. Dari segi zahirnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang buat amal keburukan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan lihat kesan daripada amalan keburukan tersebut. Ini semua ni akan berlaku bila satu orang tadi dia telah baligh. Dia telah dewasa, dia telah baligh. Yang mana dalam kitab fiqh menyebut alamatul bulugh talas. Nak tahu satu orang ni telah baligh, maka ada 3 perkara yang dia akan hadapi. Apakah yang pertama? Yang pertama iaitu al-ihtilam. Bila mana dia datang mimpi. Dia datang mimpi. Sebab itu kita kena ajarkan anak-anak perempuan kita, anak lelaki kita. Kalau mereka ada bermimpi perkara-perkara yang menyebabkan keluarnya sesuatu pada kemaluan mereka, maka apa dia? Kena perhatikan bahawa mungkin anak tadi telah baligh. Kita kena ajar dia. Kalau dah berlaku perkara macam ni, macam mana cara dia untuk hadapi? Dia kena wajib mandi. Ada orang yang mana, anak-anak yang mana bila sebabkan kita tak ajar mereka, maka mereka ingat basah tu basah biasa. Sehingga mereka pun tak mandi wajib. Mereka sembahyang macam biasa. Sedangkan mereka sembahyang dalam keadaan berhadas besar. Ini perkara yang tak sepatutnya berlaku. Lepas tu bila anak-anak kita dah mula menjejaki usia remaja, 9, 10 tahun, 11, kita dah mula kenalkan mereka apakah tanda-tanda bila usia telah mencapai usia baligh. Ni nanti awak ni, Ahmad, Zaid, awak ni dah besar ni. Sikit masa lagi awak akan baligh. Jadi macam mana nak tahu awak dah baligh? Iaitu bila mana kalau tidur malam tiba-tiba basah, keluar sesuatu cecair yang bukan macam sifatnya air kencing, dia agak cecair yang tebal, maka pastikan pagi tu kamu bangun, bagi tahu mak ayah, bagi tahu mak, bagi tahu bapa. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib. Macam mana kita ajar anak kita cara mandi wajib? Mudah je. Mesti kena ada niat, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Kemudian ratakan air ke seluruh anggota badan kita. Sebelum mandi, maka kita suruh dia kencing dulu. Untuk keluarkan saki-baki air mani tadi. Daripada hujung rambut sehingga hujung kaki diratakan air. Jadi kena ajar dia. Sebab mandi wajib ni tak sama macam mandi biasa. Ada orang dekat Sarawak ke Sabah kat mana. Dia ingat mandi wajib ni macam mandi biasa. Ada orang dia ingat mandi wajib ni setakat basuh kemaluan je. Cukup dah bagi dia. Maka itu sebagai perkara yang tak sepatutnya berlaku. Maka yang pertama, ihtilam, bermimpi. Perempuan pun ada mimpi, lelaki pun ada mimpi. Okey, bila bermimpi, setubuh mimpi jima' sehingga keluarnya mani, maka dia wajib mandi. Yang kedua apa dia? Iaitu keluarnya Allahumma salli ala Muhammad, haid bagi wanita, keluarnya darah haid. Maka kalau kita ada anak perempuan, kita kena bagi tahu sekiranya keluar darah dan umur dia telah mencecah usia 9 tahun Hijriyah, maka perhatikan darah tersebut dengan baik. Kan? Kena bagi tahu mak, bagi tahu ayah. Ajar dia untuk supaya dia tunggu darah tadi. Dan kita kena ada satu buku untuk catat berapa lama masa darah tadi keluar untuk anak kita tersebut. Kalau cukup sehari semalam, 24 jam darah berkeluar berterusan. Kita ajar anak kita untuk dia cek setiap jam pada kemaluan dia tadi dengan kapas. Supaya dapat memastikan darah tadi keluar ataupun berhenti. Kalau keluar sentiasa, sehingga cukup 24 jam.
Kemudian lepas 1 hari berhenti, maka itu darah haid. Kalau dia keluar terputus, sekejap keluar, sekejap berhenti, sekejap keluar, sekejap berhenti. Sampailah 15 hari, paling lama misalnya. Bila dikira-kira waktu yang keluar tu cukup 24 jam ataupun lebih, maka ternyata itu darah haid. Bermakna dia dikira sebagai satu orang wanita yang telah balik. Dan bila keluar darah je dia wajib berhenti. Wajib berhenti daripada sembahyang. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Tapi bila darah dah berhenti, maka dia terus kena mandi. Bila cukup 24 jam. Okey, jadi ilmu tentang darah ni perlu kita ketahui juga. Sebab kalau kita tak tahu, macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Khususnya ibu bapa. Ibulah. Sebab kalau bapa mungkin dia tak berapa nak sangat. Tapi ibu ni dia kena ada ilmu tentang darah wanita. Sebab itu sekarang ni banyak pengajian-pengajian yang dibuat secara atas talian berkenaan dengan darah wanita. Secara umumnya darah yang keluar daripada wanita ni ada 3 jenis darah. Pertama ialah darah haid. Darah yang keluar ketika sihat. Yang kedua darah nifas. Darah yang keluar selepas rahim wanita tadi kosong daripada kandungan. Keluar darah, maka itu dipanggil darah nifas. Dan hukum darah haid dan nifas ni sama. Maksudnya apa? Bila keluar, dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh puasa. Tak boleh jima' dengan suami dia. Dia kena qada puasa dia, Ramadan. Tapi sembahyang tak perlu qada. Itu pun ada dia punya perincian dia. Dan ada satu lagi darah, iaitu darah istihadah. Darah yang keluar selain daripada waktu haid dan nifas. Yang lebih 15 hari misalnya. Maka sebenarnya itu darah istihadah yang bercampur dengan darah haid. Jadi ada dia punya bab yang khusus. Bila keluar lebih 60 hari nifas, maka sebenarnya yang 61 tu adalah darah nifas yang bercampur dengan istihadah, darah haid, darah istihadah yang bercampur dengan nifas. Jadi kita kena tahu cara kiraan dia bagaimana. Bukannya maknanya bila lebih 15 hari, 16 hari tu istihadah, 15 hari tu haid. Bukan. Bukan kiraan dia semestinya begitu, bukan. Tapi yang pasti itu 16 tu memang istihadah. Cuma yang 15 hari itu kita kena ada kiraan dia, nak tahu berapa hari haid, berapa hari istihadah. Mungkin yang dalam 15 hari itu darah yang keluar 7 hari haid. Lagi 8 hari itu adalah istihadah. Maka 8 hari itu kita kena qada semula sembahyang kita. Sebab tu penting tak ilmu darah tentang apa? Ilmu berkaitan darah haid ni. Penting kan? Sebab dia berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan sembahyang kita. Berkaitan dengan kewajipan. Fardu ain. Kemudian disebutkan di sini ialah jika seorang anak lelaki telah mencapai usia 12 hingga 15 tahun, pendidik atau ibu bapa mestilah menjelaskan kepadanya tentang tanda-tanda baligh. Di sini disebutkan apabila keluar mani melalui mimpi jima' tersetubuh, maka mulai saat itu anak telah dikira baligh dan mukallaf. Jadi dia kena wajib mandi. Kalau perempuan pula, maka ibu kena jelaskan anak gadis tadi tanda baligh. Khususnya apabila telah usia 9 tahun. Antara tanda baligh bagi wanita ialah keluar darah haid. Okey. Kadang-kadang tanda baligh anak gadis juga keluar bukan melalui haid tetapi melalui mimpi. Macam orang lelaki pun ada juga. Berdasarkan ada satu orang wanita yang datang tanya Nabi, adakah wanita ni boleh bermimpi? Nabi kata ya. Wanita boleh bermimpi dan boleh mengeluarkan mani ketika bermimpi. Jadi adakah dia wajib mandi? Ya, dia wajib mandi apabila dia bangun melihat basahan pada kemaluan dia. Wajib untuk dia mandi. Bukan lelaki sahaja biasa berlaku, wanita pun boleh berlaku. Jadi perkara ni kita kena tahu. Bukan kena tahu, wajib kita tahu. Dan satu lagi alamat baligh yang tak disebutkan dalam kitab ini iaitu apabila anak tadi telah mencecah usia 15 tahun qamari hijriyah. Dia tak keluar darah perempuan ni.
Dia tak ada mimpi apa-apa. Tapi usia dia dah cecah 15 tahun. Mimpi pun tak ada, darah pun tak ada. Jadi kita nak kata macam mana? Adakah dia telah balik ataupun tidak? Ya, dia telah balik. Tapi balik dia dengan apa Ustaz? Balik dia melalui usia dia tadi. Iaitu mencecah 15 tahun. Ulama kata, kalau tak ada alamat balik, maka dia balik dengan usia dia 15 tahun. Maka ketika itu wajib untuk dia apa? Sembahyang. Untuk dia buat segala kewajipan yang lain. Okay? Maka apabila melangkah ke alam balik, anak lelaki perlu diberi bimbingan yang sempurna oleh ibu bapa atau pendidik supaya melaksanakan mandi hadas untuk angkat hadas besarnya. Anak gadis pula diberi bimbingan dan ingatan supaya mandi hadas setelah selesai tempoh haid. Dengan bermulanya alam balik, maka lelaki dan perempuan ini wajib menunaikan segala hak dan tanggungjawab sebagaimana disyariatkan oleh Islam. Kalau perempuan, maka wajib menutup auratnya. Kalau lelaki, maka dijauhi. Perempuan dan lelaki perlu dijaga pergaulan agar tidak bebas. Pergaulan bebas yang sering berlaku pada anak-anak kita di sekolah, khususnya sekolah menengah. Sekolah rendah ni mungkin ramai yang tak balik lagi. Tapi bila sekolah menengah, college, university, kita kena perhatikan. Keadaan-keadaan ini banyak berlaku kepada anak-anak perempuan kita khususnya. Sebab tu anak-anak perempuan ni sangat besar tanggungjawab ibu bapa untuk jaga dia. Sebab selagi dia belum berkahwin, maka tanggungjawab ibu ayah untuk perhatikan. Dia punya aurat dia, macam mana pakaian dia, macam mana pergaulan dia dengan siapa dia bergaul. Ini kita kena perhatikan. Bukan suka-suka kita boleh bagi kebebasan kepada dia. Menyebabkan apa yang berlaku? Berlakulah kerosakan. Sebelum berkahwin lagi kita dah rosakkan anak kita tadi dengan membiarkan mereka. Sebab itu anak perempuan ni nak latih pakaian dia tu kena latih daripada kecil. Bukan setelah dia dah balik baru kita nak suruh dia tutup aurat, susah. Dia dah biasa. Jadi ketika kecil tu kita dah latih dia sifat malu. Pakai seluar panjang yang tidak ketat. Pakai jubah, kalau dia boleh pakai jubah, terbaik. Kemudian pakai tudung. Ini semua latihan yang kita perlu buat. Supaya apa? Supaya dia biasakan. Dan tudung yang dipakai itu tudung yang menutupi dada. Bukan tudung pendek atau scarf. Dan pakai tudung pun kita ajar supaya tutup hanya dibiarkan buka tu kawasan muka sahaja. Kemudian bila kita pakaikan dia baju, maka bagi tahu bahawa yang bukan aurat tu hanyalah tapak tangan sahaja dan belakangnya. Lebih daripada pergelangan tangan itu dikira aurat bagi perempuan. Sebab tu orang perempuan dia bagus kena pakai kat tangan dia tu, macam stocking tu. Bagi apa? Kat tangan tu. Sebab kalau dia punya lengan dia tersingkap, maka ada kain yang menutup bahagian bawah lengan dia. Pergelangan tangan. Kalau dia tak pakai, kadang-kadang kain singkap menampakkan lengan dia. Ini aurat. Aurat bagi wanita. Tak boleh diperlihatkan kepada lelaki ajnabi. Haram, berdosa. Sebab tu kadang-kadang kita jaga sembahyang. Kita jaga amalan yang lain. Tapi aurat ni kita berlebih kurang pula. Kan? Kita berlebih kurang. Khususnya orang wanita yang bekerja. Di pejabat. Ada orang lelaki kan. Wanita yang keluar rumah. Pergi pagi balik petang. Maka dia kena jagalah bahagian aurat ni. Jangan dia terlalu mengambil sikap mudah. Begitu juga pakaian tebal. Tidak menyerupai lelaki. Wanita kena pakai pakaian tebal. Yang tidak nampak warna kulit yang longgar. Ini bukan diskriminasi pada wanita ni. Ini sebenarnya syariat yang Allah telah turunkan, ajarkan kepada baginda Nabi SAW. Pakai stokin. Wanita, dia kena pakai stokin. Sebab apa? Kaki dia aurat. Keluar rumah pakai stokin. Tapi sekarang ni kita tengok anak-anak perempuan kita bila pergi sekolah, bapak dia bawa dia, hantar dia pergi sekolah. Bila naik motor maka apa? Dia singkap kain dia sampai nampak betis. Stokin pun tak ada. Patutnya dia pakailah seluar dalam kain tu.
Ni seluar pun tak pakai, pakai spender je kot. Wallahualam. Jadi sepatutnya anak perempuan ni kita ajarkan dia pakai seluar. Kalau dia pakai kain, bila dia naik motor, maka ada seluar yang menutupi kaki dia. Ada stokin yang ditutup pada kaki dia. Maka kalau kita tak ajarkan mereka, tak beritahu, siapa lagi nak beritahu? Kita nak harapkan jiran sebelah rumah kita, kita nak harapkan cikgu kat sekolah, kita nak harapkan siapa lagi? Jadi mereka ni lah tanggungjawab kita yang kita kena usahakan. Okay? Sebab tu anak perempuan ni Allah Ta'ala janji untuk jaga, siapa yang jaga anak perempuan ni, maka Allah Ta'ala akan beri kelebihan yang sangat besar. Sebab nak jaga tu payah. Tapi kelebihan dia sangat besar di sisi Allah. Ganjaran dia sangat besar. Pahala dia sangat banyak. Berbanding orang lelaki ni mudah aja kan. Kita aurat dia pun senang. Pergaulan dia pun mudah. Tak perlu kita nak pening kepala. Tapi tetap juga kita kena perhatikan. Sembahyang dia macam mana. Kawan dia macam mana. Kemudian seterusnya ialah bila satu orang tadi dia telah balik, maka kita ajarkan dia syahadah. Disebutkan dalam kitab ni lah. Ajarkan kalimah syahadah. Ni sebenarnya kalimah syahadah ni ketika lahir lagi kita dah dengarkan dia. Sebab tu kita azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Untuk apa? Ajarkan dia kalimah tauhid. Ajarkan dia kalimah tentang apa? Mengakui kerasulan Nabi SAW. Okay, kita lompat sikit. Di sini disebutkan tentang apa? Syarat sah syahadah ada 4. Jadi satu orang tu dia nak dikira beriman, maka dia mesti ucap kalimah syahadah. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia dikira telah masuk Islam. Kalau dia bukan orang Islam lah sebelum tu. Okay, kemudian dia perlu ada tasdik, membenarkan dalam hati dia, iqrar dengan lidah dia, dan amal dengan anggota dia. Maknanya bukan sekadar kita mengucap kalimah syahadah, tetapi perlu juga ada keyakinan dalam hati pada agama. Perlu juga ada amal dalam kehidupan. Ucap kalimah syahadah, yakin Allah Ta'ala itu wujud, Allah itu ada, tapi kita tak sembahyang. Kita tak tunaikan zakat. Ini Islam belum lagi sempurna. Dan kita perlu ada penghayatan kepada Islam dengan apa? Keimanan kepada Allah. Sebab itu di sini diterangkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 6 perkara. Apa maksud percaya ni? Percaya ni maksudnya dengan penuh keyakinan. Bukan kita kata percaya satu, kita kata orang bagi tahu kat kita percaya. Tapi nampak macam tak percaya. Maknanya belum lagi percaya. Dia nak percaya ni maknanya yakin dengan sebenar-benar yakin. Bahawa Allah lah yang mencipta alam. Allah lah Tuhan yang layak disembah. Selain Allah tak ada. Yakin bahawa ada malaikat yang dicipta oleh Allah. Yang mana jumlah malaikat ni terlalu banyak. Dan wajib diketahui itu hanya 10 je. Jibril, Israel, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ni yang wajib diketahui. Yang tak diketahui, ramai lagi, banyak lagi. Penuh langit dan bumi malaikat ni. Kemudian percaya yakin kepada kitab yang diturunkan kepada para anbiya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf. Kemudian yakin percaya kepada Rasul. Ini kita dah terangkan sebelum. Nama-nama Rasul yang wajib kita tahu ada 25 Nabi dan Rasul. Seluruhnya ada 124,000. Yang menjadi Rasul 313. Dan kemudian juga percaya yakin kepada qada dan qadar. Iaitu apa? Setiap yang berlaku ni ialah dengan ketentuan Allah. Ini rukun iman. Kemudian rukun Islam diterangkan di sini. Kemudian diterangkan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan.
Ini semua perkara yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Ajar mereka. Bila ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Jibril, apakah itu ihsan? Ma huwal ihsan? Maka Nabi kata apa dia? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, maka kamu rasa bahawa Allah melihat kamu. Itu dalam bab ibadah. Jadi tuntutan ihsan ni bukan dalam bab ibadah saja. Bahkan dituntut untuk kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Maknanya apa? Bila kita buat setiap perkara, kita merasakan kita merasakan Allah sedang melihat kita. Jadi kalau keadaan ni berlaku, maka akan jadi tak orang Islam mencuri? Orang Islam tak akan mencuri. Ada jadi berlaku tak rasuah? Tidak akan berlaku rasuah. Akan berlaku tak berzina? Na'udzubillah, tidak akan berlaku berzina. Sebab orang Islam ni bila dia buat dosa, sebab apa dia buat dosa? Sebab ketika dia buat dosa, dia tidak merasakan Allah melihat dia. Ketika dia berzina, na'udzubillah, dia tidak merasakan Allah melihat dia. Ketika dia mencuri, dia tidak merasakan Allah melihat dia. Sebab itu sifat ihsan ni perlu diterapkan pada setiap orang. Jadi macam mana kita nak bina sifat ihsan ni? Iaitu dengan kita wujudkan pertama dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang. Bila kita sembahyang tu kita rasa khusyuk. Kita rasa seolah-olah Allah sedang melihat kita ni. Itulah latihan pertama kita. Kalau dalam sembahyang kita pun kita tak boleh nak wujudkan perasaan ni, jangan haraplah di luar sembahyang tu kita nak ada perasaan ni. Sebab itu sembahyang ni bukan hanya kita sembahyang 5 waktu, tetapi kita juga dituntut sembahyang sunat, sembahyang di waktu malam, sembahyang tahajud, sembahyang rawatib. Ini semua untuk apa? Untuk bina sifat ihsan dalam kehidupan kita. Bila kita perbanyakkan latihan, maka sampai satu masa, di luar sembahyang pun, kita sedang memasak pun, kita dalam bilik air sekalipun, kita berada di mana-mana sekalipun, maka ihsan itu akan wujud dalam hati kita. Bila kita nak buat dosa je, kita merasa, Allah maha melihat. Malaikat ada kiri kanan. Perasaan tu ada wujud. Maka dia akan mendorong kita untuk tidak melakukan maksiat. Cuba kita tengok kisah yang ada pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika pemerintahan ni. Sayyidina Umar ni dia keluar waktu pagi, waktu malam dia keluar nak berjalan. Pusing tengok dia punya rakyat. Tiba-tiba dia sampai satu rumah, dia dengar perbualan satu orang ibu dengan anak perempuan dia. Ibu dengan anak perempuan ni dia jual susu. Maka ibu ni kata, esok susu yang kita ada ni tak banyak macam biasa. Maka kita nak buat macam mana? Anak ni kata, tak apalah ibu, ini rezeki kita. Kita jual je banyak mana yang kita ada. Jadi ibu ni kata, tak. Kita kena nampakkan dia banyak. Macam mana cara dia? Maka ibu ni kata, kita tambah air, campur air. Supaya susu ni nampak banyak macam biasa. Kalau tidak, nanti nampak sikit. Nanti untung kita pun sikit. Maka si anak perempuan ni, dia pun mulai ragu-ragu dengan cadangan ibu dia. Dia macam, mak aku ni boleh percaya ke tak boleh percaya cakap. Kalau kita dah campur air, jadi nampak macam kita ni menipu orang. Sebelum ni susu adalah susu tulen. Susu asli. Tapi sekarang ni susu asli dah dicampur dengan air kosong. Ini tak boleh ni. Ada unsur gharar, penipuan dalam perniagaan. Jadi anak perempuan ni berkata, tak boleh ni mak. Ini benda yang dilarang ni. Tak boleh kita melakukan penipuan. Maka mak dia kata, tak apalah. Bukan ada siapa tahu pun. Mak dengan kamu je. Kan? Sayyidina Umar pun tak tahu. Khalifah pun tak tahu. Tapi si anak tadi, disebabkan apa? Hati dia telah dibina dengan keyakinan yang betul kepada Allah. Sifat ihsan tu dah ada dalam diri dia. Maka dia kata apa? Dia kata, mak, walaupun Sayyidina Umar tak tahu, Khalifah Amirul Mukminin, tetapi Tuhan kepada Sayyidina Umar tahu apa yang kita lakukan. Siapa Tuhan Sayyidina Umar? Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang keluarkan susu untuk kita daripada kambing lembu ni. Allah maha mengetahui. Kita mungkin boleh tipu orang lain.
Tapi kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Maka bila anak tadi kata begitu kepada mak dia pun macam tersentak. Betul juga ni. Sebab tu kadang-kadang Allah hadirkan. Bila tanda Allah sayang pada kita ni, kita nak buat dosa ke nak buat maksiat, Allah hadirkan orang-orang sekeliling kita ni, misalnya anak kita ke, walaupun mereka ni lebih usia muda pada kita, ilmu mereka tak setinggi kita, tetapi daripada perkataan yang mereka ucapkan tu, memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan kita. Sebenarnya hakikatnya itu adalah teguran daripada Allah yang Allah terbitkan daripada mulut si anak tadi. Sebab tu kita kalau ada orang tegur kita, orang nasihat kita, orang bagi sesuatu kata-kata yang baik yang kita boleh ambil pedoman, maka kita jangan marah dia. Kita jangan maki hamun dia. Kita jangan kutuk dia. Tetapi kita terima dengan beranggapan itu adalah teguran Allah untuk saya. Teguran Allah tu. Seperti mana mak tadi. Bila anak dia kata begitu, dia tak marah anak dia. Maka dia terima dengan hati yang lapang. Sebab dia tahu. Sebab mak ni pun orang beriman. Anak ni pun orang beriman. Maka bila anak dia tegur, dia pun terima teguran anak dia. Dia tahu ini adalah daripada Allah. Maka akhirnya kedua-duanya membatalkan hasrat untuk menambah air. So tujuan macam biasa. Dan perkara ini didengar oleh Hadrat Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar, Sayyidina Umar Allah. Umar begitu rasa takjub, kagum dengan keimanan yang dimiliki oleh kedua-dua anak tersebut. Sebab itu, bukan sahaja ibu perlu ada iman, usaha atas iman, anak pun kena ada. Ayah pun kena ada. Supaya apa? Kita ni saling memperingatkan. Kan dalam Quran Allah sebut, apa dia? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ni dia akan beri manfaat untuk orang beriman. Jadi kadang-kadang kita lupa, anak kita ingatkan. Kadang-kadang anak kita lupa, kita ingatkan dia. Kadang-kadang suami kita lupa, kita ingatkan. Kadang-kadang kita lupa, suami kita ingatkan. Jadi perkara ini dituntut oleh syarak. Maksudnya apa? Wujudnya suasana ingat mengingati antara satu sama lain. Dan semua ini akan berlaku bila mana masing-masing dalam diri kita ada kesan-kesan keimanan yang diusahakan. Baik. Kemudian diterangkan di sini adalah sifat-sifat mahmudah dan mazmumah. Diterangkan di sini. Sebab apa? Sebab agama Islam ni bukan sahaja merangkumi rukun iman, kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Rukun Islam, syariat yang zahir yang kita amalkan, puasa, zakat, haji, umrah. Begitu juga tasawuf, iaitu apa? Ihsan, sifat merasakan Allah melihat kita. Bahkan juga dituntut akhlak. Akhlak. Yang mana hari ini banyak orang Islam yang telah terkeluar ataupun jauh akhlak dia daripada akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan. Kita hari ini kadang-kadang kita sibuk nak jaga sembahyang kita, Masya Allah. Tak salah lah, benda tu memang dituntut. Kita sibuk untuk perbaiki sembahyang kita, zakat, haji, umrah kita, puasa Ramadan kita. Tapi satu benda yang kita lupa iaitu akhlak kita macam mana. Akhlak kita. Macam mana akhlak kita dengan suami, akhlak kita dengan isteri, akhlak kita dengan anak-anak, akhlak kita dengan jiran tetangga, akhlak kita dengan orang masjid, orang surau, akhlak kita dengan sesama saudara Islam kita, akhlak kita dengan rakan sepejabat, akhlak kita dengan majikan, akhlak kita dengan orang bawahan. Jadi adakah akhlak kita ini selari dengan tuntutan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita takut bila kita sembahyang, masya-Allah, sembahyang kita jaga, tapi sebab akhlak kita ni menyebabkan ke hari akhirat kita jadi orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Yang mana Nabi kata pada sahabat, Nabi tanya, kamu tahu tak siapa orang muflis? Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham, tidak ada dinar, bankrupt lah, muflis. Nabi kata tidak. Nabi ni suka alihkan perhatian pemikiran daripada dunia kepada akhirat. Maka Nabi kata orang yang muflis ni, orang yang mana mafhum dia, bila satu orang dia bawa amal yang begitu banyak hari akhirat.
Dia bawa puasa dia, zakat dia, haji, umrah dia. Tapi dekat dunia dia pernah apa? Syatamahaza, dia pukul orang ni, dia cela orang ni, darabahaza, waqtabahaza, dia mengumpat orang ni. Maka apa yang berlaku? Semua amal-amal yang dilakukan tadi penuh menggunung tinggi. Tapi akhirnya dibahagi-bahagikan kepada orang yang pernah dia zalimi atas dunia dulu. Na'udzubillah min zalik. Ini kita paling takut ni. Jiran kita mungkin kita pernah zalim dia. Anak-anak kita. Ibu bapa kita, na'udzubillah. Saudara mara kita. Yang kita sebutkan akhlak tadi. Maka apa dia? Maka bila dah diagih-agihkan semua pahala dia, dah tak ada apa tinggal lah. Ni, dah lah nak buat pahala susah. Bawa-bawa pahala pula habis. Ada lagi ramai orang dizalimi. Maka orang yang dizalimi tadi diambil pula dosa-dosa dia, ditanggung atas bahu-bahu kita, na'udzubillah min zalik. Maka inilah orang yang muflis. Akhirnya pahala dia pun habis, dosa orang lain pula dia dapat. Ini yang kita sangat risau dan sangat khawatirkan. Sebab itu kita kena perbaiki akhlak kita, usaha. Dan akhlak ni perlu dibentuk dengan tarbiyah. Tarbiyah. Dengan latihan. Dengan tunjuk ajar satu orang guru. Khususnya para ulama' lah. Dan dengan kita selalu mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan selalu kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini semua akan membentuk akhlak-akhlak kita. Dengan akhlak yang baik. Apakah dia sifat-sifat mahmudah yang terpuji? Diterangkan di sini. Pertama, taubat. Satu orang yang mana dia kita nak tahu diri kita ni ada tak sifat terpuji. Pertama, Imam Ghazali kata apa dia? Adanya sifat taubat. Iaitu apa dia? Keazaman meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar. Penyesalan. Azam untuk tidak ulang kembali. Ini taubat. Kata ustaz, saya ni tak ada buat dosa pun. Tapi nak kena taubat juga. Tak ada mana-mana manusia yang kosong daripada dosa. Semua manusia dia akan pernah melakukan kesilapan. Sebab itu sifat Allah Ta'ala ni tawwab. Maha penerima. Maha mengampuni hamba dia. Sebab apa? Sebab hamba dia ni memang sentiasa ada kesilapan dan salah. Sebab itu kita ni kena sentiasa banyak istighfar dengan Allah. Kalau boleh satu hari paling kurang 100 kali. Nabi SAW istighfar setiap hari 70 kali. Itu Nabi orang yang maksum. Kita tuan-tuan bukan maksum. Mata kita kadang-kadang tengok benda maksiat. Tertengok. Kaki, tangan kita, lidah kita tercakap, telinga terdengar. Maka kena ada istighfar. Paling kurang satu hari 100 kali. Jangan kita terlepas daripada wirid harian kita. Sebelum kita tidur, kita habiskan istighfar kita 100 kali, tuan-tuan. Jangan kita tidur melainkan kita dah istighfar kepada Allah. Kita tak tahu mungkin kita tidur itu. Waktu tidur itulah Allah tarik nyawa kita. Allah tarik roh kita. Kalau kita dalam keadaan telah bertaubat, Alhamdulillah. Maknanya apa? Roh kita tadi naik bersih, suci. Tapi kalau kita tak sempat taubat, tidur, na'udzubillah min zalik. Takut-takut Allah Ta'ala tak ampunkan kita. Baik, yang kedua antara sifat mahmudah ialah takut kepada Allah. Jadi macam mana kita nak takut kepada Allah? Bila kita kenal zat Allah. Melalui sifat-sifat dia. Satu orang yang tak kenal, maka dia takkan takut. Dia takkan ada perasaan pada orang tu. Tapi bila dah kenal, maka baru datang cinta. Baru datang perasaan takut. Sebab tu hari ni manusia sebab apa? Dia berani engkar perintah Allah. Berani tinggalkan sembahyang, puasa. Sebab apa? Dia tak kenal Allah dengan selayaknya. Dia tak tahu Allah sebagai pencipta dia. Dia tahu tapi dia macam yakin tak yakin. Dia tak yakin bahawa hari akhirat itu dia akan kembali. Dia akan kembali kepada Allah. Akan dihisapkan amalan dia. Kalau orang yakin, maka dia tak akan mampu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka bila ada perasaan takut kepada Allah ini akan menyebabkan orang Islam tadi sentiasa akan berusaha untuk menambahkan amal soleh, tinggalkan segala perkara yang mungkar. Sebab takut kepada azab Allah. Perasaan takut ni bukan takut macam kita takut pada binatang.
Maksudnya takut pada azab dia. Takut diazab oleh Allah. Kemudian kita harapkan rahmat Allah. Dan yang ketiga antara sifat mahmudah ialah mahabbah, kasih sayang. Mengasihi Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Maknanya kalau kita kena ada satu perasaan dalam hati kita bahawa Allah dan Rasul itu kita letak di hadapan. Cinta pada Allah dan Rasul itu mengatasi segala-galanya. Sehingga kalaulah diandaikan Nabi ni ada zaman kita dan Nabi menuntut daripada kita untuk berkorban untuk agama, kita sanggup untuk gadaikan nyawa kita sekalipun, harta kita, diri kita, masa kita untuk agama. Sampai tahap begini, kita kena ada satu perasaan cinta. Tapi benda ni susah untuk kita wujudkan. Sebab apa? Kita telah jauh daripada zaman Nabi, kita jauh daripada zaman sahabat, dan kita berada di zaman orang takut mati cinta dunia. Betul tak? Orang takut mati tuan-tuan. Dan orang sangat cintakan kehidupan dunia. Sebab tu hari ni orang tak fikir macam mana nak hadapi kematian. Apa yang orang fikirkan hari ni? Kata Ustaz Ridwan Al-Yamani kita, orang Nyalas, dia kata apa, manusia hari ni sibuk, bukan sibuk buat persiapan kematian. Nabi suruh kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Maknanya apa? Kita sediakan amal soleh, sedekah, kebajikan, tahajud, zikir, tilawah, Quran untuk menghadapi hari kematian. Tapi orang hari ni rata-rata tak begitu. Apa yang mereka buat? Mereka sibuk untuk kata apa? Jauhkan daripada kematian. Maksudnya apa? Sibuk jaga kesihatan kan. Memang tak salah jaga kesihatan ni. Tapi yang jadi kesalahan bila kesihatan tu dijaga sampai ditinggalkan benda-benda syariat, benda agama. Jogging tapi tak sembahyang. Itu masalah tu. Pergi bersukan tapi bila dah masuk waktu qada sembahyang dia. Tak jaga sembahyang. Macam-macam lah. Sibuk untuk apa? Untuk panjangkan umur ni di atas di kehidupan dunia, tapi amalan kebaikan tak diusahakan. Ini manusia hari ni. Kan? Sebab apa? Tertipu. Dia ingat bila umur dia buat perkara tu maka umur dia panjang. Bila umur dia panjang, lagi lama lah hidup atas dunia ni. Sedangkan orang yang Nabi kata apa dia? Terbaik ni siapa? Orang yang mana panjang umur dia, antala umruhu wa hasuna amaluhu, dan baik amal kebaikannya. Bukan sekadar panjang umur je. Kalau panjang umur, Cina yang dekat Cina tu umur 100 lebih. Yang dekat Jepun baru-baru ni 100 lebih umur dia. Tapi dia bukan amal kebaikan, dia tak ada beriman dengan Allah. Maka dia bukan orang yang terbaik. Nabi kata orang yang terbaik orang yang panjang umur dia, tapi umur yang panjang tu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang sepatutnya. Dan seterusnya ialah zuhud. Dan zuhud perasaan apa? Iaitu satu perasaan dalam jiwa yang apa, tidak ada perasaan cintakan dunia. Okay. Zuhud ni dia bukan pada zahir. Maksudnya kita nampak orang ni pakaian compang-camping, pakai kereta buruk, rumah pun macam nak tercabut pintu, kita kata dia zuhud. Tidak, belum tentu lagi. Zuhud ni ialah satu sifat dalam hati. Iaitu perasaan tidak cinta dunia. Jadi macam mana kita nak jadikan ukuran ni? Ada orang dia miskin tapi tak zuhud. Sebab apa? Dalam hati dia penuh cinta dunia. Dia ni sibuk. Kan? Nak jadi macam orang kaya. Kan? Pagi petang siang malam. Cari duit je. Tapi baca Quran pun tak baca, zikir pun tak jaga, masjid pun tak pergi. Walaupun dia miskin, maka bukan zuhud nama dia. Dia adalah orang yang cinta dunia. Satu orang dia kaya, Masya Allah. Kaya. Duit banyak, berlambak. Jutawan. Tapi dalam hati dia tak ada sikit pun cinta dunia. Dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia tadi untuk apa? Untuk bantu orang susah. Tapi dia tak cerita kat orang lah. Dia buat senyap-senyap kan. Dia bantu orang jiran dia, dia bantu anak yatim, dia bantu janda, dia bantu orang fakir miskin, dia bantu bina masjid. Dalam masa yang sama dia juga orang kaki masjid. Ada orang dia jenis bantu masjid, bagi duit sumbangan, tapi dia tak pernah pergi masjid.
Pintu masjid pun tak tahu masuk kat belah mana. Ada orang jenis macam tu. Dia kata cukup lah. Aku dah bagi duit ni. Cukup lah bekal aku kat akhirat. Dia ingat apa? Agama tu amal separuh je. Separuh lagi tinggalkan. Sedangkan agama dituntut untuk amal semua. Bukan separuh. Pergi ke masjid, makmurkan rumah Allah. Itu juga perintah Allah. Allah suruh. Infak, sedekah, duit. Untuk agama. Itu juga perintah Allah. Allah suruh. Maka bukan kita buat sebahagian, tinggalkan sebahagian. Macam kita pakai tudung, tapi tak sembahyang. Itu bukanlah sepatutnya. Pakai tudung pun kena pakai, sembahyang pun kena sembahyang, tutup aurat pun kena tutup, puasa pun kena puasa. Jadi, kejayaan kita ni bila kita berjaya bawa semua perintah Allah dalam kehidupan. Okey, seterusnya, bila orang kaya tadi, maka apa, dia gunakan seluruh harta dia untuk agama, dia pun buat amal agama. Maka ini orang yang mana zuhud. Walaupun nampak mewah, kaya, jutawan, tapi dia dikira orang yang zuhud. Sebab apa? Sebab kekayaan dia tadi tidak menghalang dia untuk menjadi orang yang sentiasa buat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik ikhlas tak ikhlas tu kita tak boleh nak ukur lah. Itu antara dia dengan Allah. Tak boleh kita kata dia ni tak ikhlas tu. Kan? Dia ni ikhlas ni. Orang bagi duit sikit ni ikhlas ni. Orang bagi duit banyak ni tak ikhlas ni. Tak boleh. Kita orang luar. Sebab orang yang tahu hati ikhlas tak ikhlas ni hanya Allah je. Kita ni tak tahu apa. Bila orang buat kebaikan, kita kena doakan supaya apa? Allah Ta'ala balas kebaikan dia dengan pahala. Itu sahaja. Tak boleh kita bersangka buruk. Tapi sebab syaitan ni dia suka kadang-kadang. Kita tak boleh tengok orang buat lebih baik daripada kita. Dia mulalah bisik. Ni orang ni adil lah tu. Kan? Tak mana dapat duit lah. Dia tu main scammer ni kan. Main saham mana ni, scam orang ni. Datang bisikan-bisikan yang nak supaya apa hati kita ni buruk sangka dengan orang. Itu bahaya tu. Jadi bahaya bukan pada orang tu, bahaya pada kita ni. Kita kena cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar pada Allah. Minta lindung daripada godaan syaitan. Dan seterusnya apa dia? Sabar. Sifat mahmudah. Yang disebut oleh Imam Ghazali ni ialah sabar. Sabar. Iaitu tabah menghadapi segala keadaan dengan keimanan, sabar mengerjakan solat, sabar keluarkan zakat. Sebab sabar ni, dia ada beberapa kategori. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Nak taat perintah Allah ni kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh. Kan? Nak pergi masjid. Lepas tu nak kena scan, nak kena tulis nama. Lepas tu nak kena tunggu lagi. Nak kena sabar, semua kena sabar. Kan? Kadang-kadang kita nak apa? Nak bayar zakat fitrah kena beratur kan. Sabar. Nak pergi sembahyang Jumaat. Nak kena beratur. Isi nama kena sabar. Kalau tak sabar, maka kita pun tak mampu nak buat ketaatan. Jadi nak buat taat ni pun kena ada sabar. Satu sabar dalam buat kebaikan. Satu lagi sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita nak buat maksiat. Kita tekan diri kita. Sabar. Ini sabar juga. Yang mendapat pahala di sisi Allah. Sabar daripada melihat benda maksiat. Sabar daripada cakap benda-benda yang kotor. Sabar daripada menulis perkara yang tidak elok. Sabar daripada kaki berjalan ke arah maksiat. Ini semua mendapat pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam dugaan dan musibah. Ini pun sabar juga. Yang mana kita kena usahakan. Sebab ada orang dia boleh sabar melakukan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Tapi bila ditimpa ujian musibah, dia tak sabar. Dia seolah-olah macam hilang kesabaran. Maka apa dia buat? Cela orang ni. Dia maki orang ni. Dia kutuk orang ni. Seolah-olah akal dia tu dah tak ada pada akal dia. Dia hilang akal. Tuan-tuan, ini bahaya. Ini bahaya. Sebab sabar ni bukan dituntut pada dua perkara, tapi pada musibah dan ujian ini pun perlu kepada kesabaran. Dan kemudian seterusnya ialah bersyukur. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dan syukur ini meliputi ilmu, amalan, suasana, syukur. Dalam arti kata lain, kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu apa? Kesihatan, rezeki, kemudahan hidup, nikmat kesihatan tubuh badan,
Kita guna untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah. Itu barulah namanya bersyukur. Bukan sekadar kita ucap Alhamdulillah. Itu hanya ucapan atas lidah. Tapi hakikat sebenar bersyukur bila kita gunakan nikmat yang Allah beri kepada kita untuk taat perintah Allah. Dan kemudian ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar antara sifat mahmudah. Iaitu apa dia? Dia buat kerana Allah. Maka untuk dapat ikhlas ni kita kena sentiasa lawan nafsu kita. Apa yang nafsu nak, maka kita lawan. Kan? Dan kita sentiasa perbetulkan niat kita. Ya Allah, aku buat ni semata-mata untuk dapat redha-Mu, Ya Allah. Kita sembahyang, setiap kali sembahyang betulkan niat. Kita bagi sedekah, betulkan niat. Kita bagi apa saja. Sebelum apa saja amalan kebaikan kita nak buat, kita perbetulkan niat. Ya Allah, aku buat ni untuk dapat redha-Mu, Ya Allah. Sehinggalah dia akan jadi sebati dengan amalan kita. Maknanya apa saja amalan kita buat, automatik kita akan buat kerana Allah. Jadi apa tanda-tanda ikhlas ni? Ada juga tanda-tanda dia. Iaitu bila orang cela kita, kita tak marah, kita tak terkesan. Ada orang bila dia buat kebaikan, orang marah, dia pun tinggalkan kebaikan. Jadi itu sebenarnya antara tanda-tanda menunjukkan kita ni tak ikhlas. Sebab kalau kita ikhlas buat kerana Allah, orang puji ke, orang keji ke, kita tak terkesan dengan keadaan. Kita akan terus buat. Tapi nak dapat sifat ikhlas ni perlu latihan lah. Dia bukan sehari dua kita boleh dapat. Memakan masa berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk kita dapatkan hakikat ikhlas. Yang mana hakikat ikhlas ini dia akan apa? Dia punya dia akan membawa kepada apa? Benar dalam menepati janji. Benar dalam perkataan dia. Benar dalam niat dan kehendak dia. Benar dalam keazaman dia dan benar dalam amalan dia. Maknanya apa? Implikasi daripada kesan ikhlas itu akan membawa kepada apa? Benar dalam seluruh kehidupan. Kebenaran dalam seluruh kehidupan. Itu berkaitan dengan apa? Dengan sifat-sifat mahmudah. Ada lagi 3, iaitu tawakal, redha dengan qada dan qadar, dan mengingati mati. Okay, kita habiskan sikit lagi. Tawakal. Yang ke-8 kata Imam Ghazali, iaitu tawakal. Iaitu apa? Meletakkan pergantungan hanya kepada Allah setelah kita berazam dan berusaha. Maknanya kalau pangkat kita orang awam ni, kita ulama kata perlu ada usaha yang dilakukan dan kemudian kita meletakkan pergantungan kepada Allah. Bukan kepada usaha tadi, tapi kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Contoh satu orang dia apa? Dia naik kenderaan. Maka dia ada usaha ikhtiar dia, pakai tali pinggang, bawa berhati-hati. Tapi dalam masa yang sama dia letakkan tawakal kepada Allah. Apa tanda dia? Sebelum keluar rumah dia baca Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Masa naik kenderaan dia baca doa Subhanalladzi sakharna hada wa ma kunna. Ini baru tanda dia tawakal pada Allah. Hati dia tu berpaut kepada Allah. Tanda dia apa? Lafaz zikir tadi keluar daripada mulutnya. Ini baru nama dia tawakal yang sempurna. Jadi tak bolehlah kita hanya bergantung kepada asbab. Tapi kepada Allah Ta'ala ni kita abaikan. Itu akan menyebabkan kita rugi dan sia-sia. Sebab apa? Sebab penjagaan Allah itu lebih sempurna daripada penjagaan makhluk. Macam kita ini COVID kan. Takut kena COVID, takut. Jadi, kita tidaklah mengabaikan SOP tu. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga menjaga dengan sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi SAW. Bila keluar rumah, apa yang Nabi sarankan? Baca apa? Bila kita ziarah orang sakit, kita tengok orang diuji dengan musibah, apa kita nak baca? Itu antara tawakal lah tu. Dan kemudian ialah redha dengan qada dan qadar Allah, iaitu apa dia? Salah satu sifat mahmudah, kita yakin bahawa ketentuan Allah baik atau buruk diterima dengan syukur dan sabar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada marah, penyesalan. Jadi ini antara makam iman yang tinggi ya. Tapi bila kita didik
hati kita, didik kerohanian kita, kita selalu duduk majlis kuliah agama, terdengar nasihat orang-orang soleh, maka insya-Allah hati kita ni akan terdidik, akan dipenuhi dengan cahaya keimanan. Apatah lagi kalau kita memang baca Quran, kita baca hadis Nabi, kita dengar wasiat-wasiat Nabi, baca terjemahan Al-Quran, maka cahaya keimanan itu dia akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa orang yang sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah. Dan yang akhir sekali ialah mengingati mati. Sifat mahmudah yang terakhir ni apa kata Imam Ghazali? Mengingati mati. Sebab apa? Sepintar-pintar manusia ialah orang yang sentiasa ingat pada mati. Jadi orang yang bijak ni bukan orang yang dapat sijil, diploma, master, PhD, 2-3 gulung. Tapi orang yang bijak, orang yang mana ingat pada kematian dia dan sentiasa bersedia menghadapi. Itu orang yang bijak. Sebab apa? Yang kita dapat tu kerjaan-kerjaan yang atas kertas, kerjaan-kerjaan yang manusia tu sebut kita berjaya itu semua kerjaan sementara. Kerjaan sebenar apa dia? Yang Nabi dan Allah Ta'ala beritahu, iaitu bila kita berjaya masuk syurga Allah. Bila kita berjaya masuk, terlepas daripada api neraka Allah. Itu kerjaan sebenar. Jadi macam mana cara nak masuk syurga? Kita buat persiapan sebelum mati. Kan? Banyakkan buat amal kebajikan. Banyakkan buat amal-amal soleh. Ini orang yang bijak. Kan? Tapi dunia ni banyak menipu daya kita. Banyak menipu kita. Sebab kita tak nampak kehidupan akhirat ni. Selagi roh dalam tubuh badan kita, maka selagi itulah kehidupan akhirat ni akan terhijab. Tapi bila roh dah keluar, maka Allah akan buka hijab. Nampak kehidupan akhirat. Nak cerita pada orang dunia pun tak banyak cerita. Kan? Tetapi Allah telah beri peringatan demi peringatan kepada orang yang ada atas dunia ni. Yang masih hidup. Yang masih diberi nafas. Untuk apa? Sentiasa ingat kepada akhirat. Apa peringatan yang Allah berikan? Dalam Al-Quran disebutkan macam mana kehidupan akhirat. Macam mana orang yang telah mati. Dia nak balik ke dunia. Walaupun dah mati. Dah nampak akhirat. Dia nak balik ke dunia bukan nak berniaga. Bukan nak apa? Bukan nak bercucuk tanam. Bukan nak berfoya-foya. Tetapi dia balik kat dunia bukan nak kahwin 4. Tapi apa? Tapi semata-mata la'alli a'malu salihan. Dia nak buat amal soleh. Nampak? Allah dah ceritakan percakapan orang yang dah mati ni. Keinginan dia nak balik dunia, nak buat amal soleh. Itu pun kita masih lagi tak ambil ibrah pengajaran daripada apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadilah kita ni orang yang na'udzubillah min zalik, orang yang rugi serugi-ruginya. Orang yang bukan bijak tapi orang yang bodoh. Disebabkan kita ni selalu sangat ikut nafsu kita. Selalu sangat ikut godaan syaitan. Selalu sangat ikut keadaan sekeliling kita. Apa yang orang yang kata kita mudah terkesan. Ini semua akan menyebabkan kita jadi orang yang kurang cerdik ataupun yang bodoh. Na'udzubillah min zalik. Maka kita pilihlah untuk jadi orang-orang yang sentiasa bijak sana, bukan bijak sini. Bijak di akhirat sana. Bukan bijak dekat dunia yang dikatakan bijak sementara, tapi akhirnya menjadi orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab di akhirat dia menjadi orang yang serugi-ruginya. Na'udzubillah min zalik. Cukup setakat ni pada malam ni insyaAllah. Kita akan sambung nanti sifat-sifat mazmumah yang tercela menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada berapa di sini? Ada 9. Dan kemudian akan disebutkan hukum-hukum dasar syariat Islam. Inilah halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus, sah, batal. Kemudian kita akan masuk fardu ain asas. Ini pentinglah pembahagian air bersuci, taharah, air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutanajis. Ini best ni, seronok ni, masya-Allah. Okey, kita akan masuk kepada maksud asal kitab ni ditulis insya-Allah. Wallahu taala alam. Setakat ini sahaja pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua dengan pengajian kita pada malam ini. Allah SWT jauhkan kita daripada balak musibah. Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi sebagai hamba-Nya yang sentiasa berterusan dalam iman dan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebarang soalan? Mungkin tak ada kot. Masa kita pun dah terlebih 10.37. Kita akan sambung pada minggu depan insyaAllah, hari Rabu. Nantikan pengajian kita, sharekan pada kawan-kawan lain, pada keluarga kita, pada ahli surau kita yang mana berdekatan dengan rumah kita sharekan sebanyak mungkin insya-Allah, supaya kehadiran kita lebih ramai, untuk kita
kita menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.